Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan tajuk iaitu motivasi dan pembelajaran bagi topik pendekatan motivasi. Antara pendekatan yang dibincangkan adalah pendekatan behaviorist, pendekatan humanistik, pendekatan kognitif dan pendekatan sosio-budaya. Baik, dalam pendekatan behaviorist, ia membincangkan tentang ganjaran dan insentif. Pendekatan humanistik berkaitan keperluan dan kehendak, kebebasan, keselesaan, keselamatan dan penerimaan. Pendekatan kognitif pula membincangkan teori atribusi Wiener dan teori expectancy x value Bloom. Dan pendekatan sosio-budaya membincangkan tentang mengekalkan identiti, mengambil bahagian dalam komuniti pembelajaran. Baik, menurut pandangan ahli behaviorist, motivasi merupakan perubahan tingkah laku akibat interaksi pengalaman seseorang dengan persekitaran. Menurut Skinner, menggunakan pengukuhan yang dikategorikan kepada ganjaran dan insentif. Ganjaran adalah objek atau peristiwa yang diberi akibat kelihatan atau manifestasi sesuatu tingkah laku yang diingini. Insentif pula adalah sesuatu objek atau peristiwa yang menggalakkan atau tidak menggalakkan tingkah laku yang tidak diingini, iaitu berupa kebendaan ataupun ganjaran pujian. Bagi pendekatan humanistik, menurut Abraham Maslow, seseorang individu akan memenuhi keperluan asas terlebih dahulu sebelum memenuhi keperluan sekunder. Keperluan asas termasuklah keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang dan penghargaan kendiri. Keperluan sekunder pula adalah kognitif dan estetik. Menurut Abraham Maslow, apabila keperluan sesuatu peringkat itu dipenuhi, keperluan pada peringkat yang lebih tinggi pula akan timbul. Manusia mempunyai 6 peringkat keperluan yang disusun mengikut hierarki, iaitu dipanggil hierarki keperluan Maslow. Pada peringkat keperluan diri dalam teori Maslow, peringkat yang paling rendah iaitu diperlukan ialah keperluan asas bagi diri sendiri seperti makanan, minuman dan tempat perlindungan. Murid-murid yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran mereka. Pada peringkat keperluan keselamatan, di dalam kelas pula, murid-murid memerlukan keselamatan dalam bentuk disiplin, dan disiplin ini akan diajar kepada mereka bagi menanamkan sifat disiplin dalam diri mereka. Peringkat keperluan penghormatan diri iaitu setiap orang memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka. Seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan juga dihargai oleh orang lain. Keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri, kebebasan dan juga pengiktirafan, perhatian serta penilaian daripada orang lain. Peringkat keperluan penyempurnaan diri bermaksud apabila seseorang itu boleh jadi, ia mesti jadi, iaitu potensi yang dilahirkan. Seseorang itu perlu memuaskan keperluan pada peringkat bawah sebelum sampai peringkat ini. Dan apabila sampai ke peringkat penyempurnaan diri, seseorang itu telah menjadi seorang yang sehat dan ingin mencapai potensinya secara penuh. Oleh sebab seseorang itu menjadi apa yang ia boleh jadi, maka ia akan berlatih dengan sendiri tanpa apa-apa paksaan. Di sekolah, pemilihan aktiviti oleh murid, rancangan belajar yang bebas dan bimbingan kaunseling
telah memberikan peluang kepada pelajar untuk mencapai penghakikian diri. Dalam konsep-konsep asas teori Maslow, iaitu teori Maslow merupakan teori motivasi intrinsik, iaitu dalaman, perkaitan antara motivasi di antara hierarki keperluan. Semakin tinggi hierarki, semakin kurang orang yang mampu mencapai kepuasan dalam peringkat itu. Baik, antara implikasi konsep keperluan dalam amalan bilik darjah adalah keberkesanan aktiviti PDP dalam bilik darjah bergantung kepada setakat mana hierarki keperluan murid itu dapat dipenuhi. Memastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi, menjadikan suasana bilik darjah yang kondusif dengan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran agar mereka seronok, gembira, harmonis dan selamat melibatkan diri di dalamnya. Bersifat penyayang yang memenuhi keperluan kasih sayang, memupuk nilai penghargaan ke diri dalam kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Merancang aktiviti pengajaran mengikut kebolehan pelajar dengan tujuan meningkatkan keupayaan mereka dan seterusnya meningkatkan peluang memenuhi keperluan penyuburan mereka, iaitu memperoleh ilmu pengetahuan, menikmati dan menghasilkan karya atau ciptaan estetik yang bermutu tinggi. Menurut Carl Rogers, beliau telah mengasaskan pendekatan pemusatan perorangan yang menekankan kecenderungan manusia ke arah penyempurnaan kendiri. Beliau mengesyorkan supaya kecenderungan ini berorientasikan pertumbuhan kendiri, autonomi dan kebebasan berbanding dengan kawalan kuasa-kuasa luar. Menurut Carl Rogers, kecenderungan ini bersifat semula jadi, akan tetapi pengalaman dan interaksi dengan orang lain boleh memupuk atau menghalang pertumbuhan dan perkembangan autonomi murid-murid. Pengalaman yang amat penting ialah penerimaan positif tanpa syarat, iaitu kepercayaan kita bahawa orang lain harus diterima secara holistik walaupun mempunyai kekurangan tertentu dari segi tingkah laku mereka. Guru hendaklah percaya bahawa semua murid mempunyai potensi masing-masing yang boleh dipupuk dan dikembangkan ke tahap maksimum. Pendekatan kognitif pula menekankan kepercayaan, jangkaan dan keperluan untuk peraturan, ramalan dan pemahaman. Secara semula jadi, murid-murid akan dimotivasikan untuk belajar apabila mereka mendapati ketidakseimbangan antara pengalaman mereka dan pemahaman masa kini, ataupun mereka menemui persamaan antara perkara yang belum wujud dengan skema mereka. Pendekatan kognitif menekankan bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh cara manusia berfikir tentang mereka dan persekitaran. Teori kognitif manusia dilahirkan dengan naluri ingin tahu secara intrinsik, motivasi dan meneroka untuk menyelesaikan masalah sebagai suatu bentuk tingkah laku penyesuaian. Untuk memotivasikan pelajar, kita harus merangsang naluri ingin tahu dan menyokong kepercayaan tentang kebolehan mereka untuk berjaya. Menurut Werner 1974, kejayaan atau kegagalan adalah disebabkan oleh 4 faktor, iaitu kebolehan, usaha, nasib dan kesukaran tugas pembelajaran. Teori atribusi B. Werner 2000 iaitu individu mengaitkan kejayaan dengan kebolehan, kegagalan disebabkan oleh kekurangan dalam usaha, kejayaan mereka disebabkan oleh nasib, kegagalan disebabkan kebolehan mereka yang lemah. Individu yang bermotivasi tinggi pula beranggapan kejayaan disebabkan oleh kebolehan mereka, manakala kegagalan mereka disebabkan oleh usaha yang kurang.
Individu yang rendah motivasi pula menganggap kegagalan mereka disebabkan oleh kelemahan mereka sendiri. 3 dimensi atribusi motivasi oleh Werner iaitu locus, stability dan kawalan. Locus merujuk kepada lokasi di mana penyebab itu berada, sama ada dari dalaman ataupun luaran seseorang individu itu. Stability merujuk kepada penyebab, sama ada boleh berubah ataupun tidak. Manakala kawalan merujuk kepada sama ada terkawal ataupun di luar kawalan. Sebab yang dinyatakan oleh ini boleh dikategorikan sebagai sebab luaran, iaitu sesuatu daripada luar diri, dan sebab dalaman itu berpunca dari dalam diri seseorang. Kebolehan dan usaha ialah sebab-sebab dalaman, manakala nasib dan kesukaran tugasan ialah sebab-sebab luaran. Sebagai dimensi locus yang mana ia merujuk kepada lokasi di mana penyebab itu berada, sama ada di dalam ataupun luaran seseorang individu itu. Werner menjelaskan bahawa sebab-sebab stabil iaitu tidak berubah mengikut masa dan situasi, tidak stabil ia berubah mengikut masa dan situasi. Sebab-sebab dalam pengelasan ini adalah sebagai dimensi stability yang mana ia merujuk kepada penyebab, sama ada boleh berubah ataupun tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi boleh dibahagikan kepada boleh dikawal dan tidak boleh dikawal. Usaha yang dianggap sebab yang boleh dikawal dan kebolehan dianggap sebagai satu sifat semula jadi atau yang diperoleh daripada peringkat awal dalam kehidupan seseorang. Nasib dan kesukaran tugasan iaitu sebab-sebab ini tidak dapat dikawal oleh pelajar itu sendiri. Implikasi teori motivasi atribusi Werner adalah setiap individu mempunyai jangkaan kejayaan yang cemerlang pada masa hadapan dan seterusnya tahap kecekapan yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih kuat apabila mereka mengaitkan kejayaan mereka dengan kebolehan dan usaha mereka. Beberapa cara seperti nasihat kepada pelajar dapat menukarkan sebab-sebab kejayaan dan kegagalan dari faktor luaran seperti nasib dan kesukaran tugasan kepada faktor dalaman, terutama sekali usaha. Bagi teori expectancy X value oleh Victor Vroom, beliau mengatakan bahawa manusia terdorong untuk melakukan sesuatu berasaskan kepada jangkaan kita atas impak positif atau negatif tindakan tertentu. Motivasi pula adalah jangkaan nilai dan ia berdasarkan kepada dua pemboleh ubah, iaitu jangkaan untuk mencapai kejayaan dan juga nilai tugas. 4 faktor yang mempengaruhi motivasi adalah minat yang intrinsik, kepentingan, nilai matlamat, kos ataupun tanggungan. Teori ini mengatakan bahawa motivasi adalah hasil dua variable ataupun boleh ubah, iaitu harapan untuk mencapai sesuatu matlamat dan nilai matlamat tersebut kepada individu yang berkenaan. Ini bermaksud kita akan sentiasa bertanya, jika saya berusaha, bolehkah saya berjaya? Kekuatan dari sesuatu kecenderungan untuk bertindak dengan sesuatu cara tertentu bergantung kepada kekuatan dari suatu pengharapan bahawa tindakan itu akan diikuti oleh suatu hasilan tertentu dan pada daya tarik diri hasilan tertentu bagi individu tersebut. Seseorang murid akan mempunyai motivasi untuk meningkatkan keupayaan yang tinggi dalam sesuatu perbuatan apabila murid tersebut yakin untuk mendapatkan nilai yang tinggi daripada perbuatan tersebut. Teori ini juga mengatakan bahawa manusia biasanya dimotivasikan untuk melakukan sesuatu berasaskan kepada apa yang dianggap sebagai impak ke atas tindakannya.
Ganjaran yang timbul hasil daripada tindakan yang kita ambil seterusnya akan bertindak mengikut cara yang akan membawa kepada kejayaan serta memberi ganjaran yang paling besar. Dalam pendekatan sosio-budaya pula, ia mengetengahkan hasil gabungan antara pendekatan behavioris dan pendekatan kognitivis. Oleh itu, pendekatan ini mengambil kira penekanan ahli behavioris ke atas kesan atau hasil sesuatu tingkah laku dan minat ahli kognitif ke atas impak hasil daripada kepercayaan dan harapan murid itu. Pendekatan ini boleh dikaitkan dengan teori efikasikan diri dalam memotivasikan murid. Pendekatan ini juga mementingkan penglibatan manusia dalam aktiviti atau tingkah laku agar dapat mengekalkan identiti dan hubungan interpersonal dalam sesuatu masyarakat. Sosio-budaya menganggap motivasi sebagai sesuatu yang bersifat sosial. Pendekatan ini menekankan penglibatan individu dalam komuniti amalan. Individu mengambil bahagian dalam aktiviti bagi mengekalkan identiti serta hubungan antara interpersonal dalam komuniti di mana kita berada. Murid-murid akan lebih bermotivasi untuk belajar sekiranya rakan sebaya juga bersifat demikian dan sekolah di mana mereka berada mengutamakan pencapaian yang tinggi. Teori pembelajaran sosial Bandura 1997 menyatakan bahawa betapa pentingnya pemerhatian, peniruan dan peneguhan vicarious. Peneguhan vicarious ialah apabila murid mengharapkan peneguhan yang sama jika memerhati orang lain mendapat ganjaran hasil daripada tingkah laku mereka. Murid mengagumi guru dan menjadikan guru sebagai model untuk mereka belajar bersungguh-sungguh. Peneguhan vicarious dan peneguhan langsung amat penting dalam meningkatkan efikasikan diri murid terhadap sesuatu tugas dan seterusnya membawa ke peringkat motivasi yang lebih tinggi. Menurut Bandura, individu akan bertingkah laku berdasarkan kepada kepercayaan, menilai kebolehan diri sendiri berbanding dengan apa sebenarnya yang boleh dicapai. Ini bermaksud persepsi efikasikan diri ini membantu dalam menentukan bagaimana murid menggunakan kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh. Tingkah laku murid kadang-kadang berbeza dengan kebolehan sebenar dan tingkah laku tetap berbeza walaupun mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang sama. Kepercayaan efikasikan diri akan merangsang pencapaian murid dan seterusnya mempengaruhi pilihannya terhadap tindakan yang akan diambil selanjutnya. Kepercayaan efikasikan diri membantu dalam menentukan berapa banyak usaha murid boleh melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti, tempoh masa untuk berusaha apabila berdepan dengan halangan, serta betapa kuatnya diri mereka apabila berada dalam situasi yang sukar. Semakin tinggi efikasikan diri murid, semakin tekun dan berusaha seseorang murid itu. Murid yang mempunyai kompetensi peribadi yang tinggi akan menghadapi tugasan atau soalan yang diajukan dengan tenang. Murid lebih cenderung memilih tugasan dan aktiviti mereka rasa kompeten dan yakin. Kepercayaan efikasikan diri turut mempengaruhi pola pemikiran dan reaksi emosi murid. Ini adalah kerana efikasikan diri membantu menenangkan murid apabila menghadapi tugas atau masalah yang sukar. Individu yang mempunyai efikasikan diri yang rendah seperti percaya bahawa sesuatu perkara atau soalan itu lebih sukar daripada yang sebenarnya, dan kepercayaan ini akan menyebabkan wujudnya kebimbangan, stres, kemurungan serta jalan penyelesaian yang sempit untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
Baik, dalam pendekatan sosio budaya iaitu efikasi ke diri, ada 3 perkara penting yang perlu diingati, iaitu merangsang pencapaian dan mempengaruhi pilihan murid terhadap tindakan yang diambil, menentukan usaha murid, usaha apabila berdepan dengan halangan, serta betapa kuat murid menghadapi situasi yang sukar, mempengaruhi pola pemikiran dan reaksi emosi murid. Komuniti pembelajaran juga memotivasikan murid kerana mereka merupakan sekumpulan manusia yang saling berkongsi, bertindak secara kooperatif dan kolaboratif, mempunyai matlamat yang dikongsi bersama serta saling membantu dalam proses belajar. Dalam komuniti pembelajaran, murid-murid perlu diberi peluang untuk meluahkan perasaan dan pandangan, mengeluarkan idea, saling membantu. Pengaruh sosial kepada motivasi pelajar terbagi kepada 3 aspek, iaitu persaingan, sikap individu dan konsep kerjasama. Persaingan yang sihat perlu dipupuk dalam kalangan murid kerana persaingan dapat meningkatkan motivasi seorang murid untuk belajar dengan lebih tekun. Murid yang mempunyai pesaing juga dilihat mempunyai keyakinan dan minat yang tinggi dalam pelajaran serta sentiasa bersemangat dalam kelas kerana semula jadinya setiap individu ingin menjadi orang yang pertama. Aspek kedua ialah sikap individu murid. Jika mereka tidak berminat dan tiada matlamat yang ingin dicapai, guru hanya memberi motivasi dan dorongan yang termampu sahaja. Kadang-kadang terdapat juga murid yang mempunyai matlamat yang salah, iaitu menginginkan ganjaran yang ditawarkan oleh guru semata-mata dan kebiasaannya tindakan ini hanya untuk diri sendiri sahaja. Aspek yang terakhir ialah konsep kerjasama yang mana memerlukan murid berusaha bersama untuk mencapai kejayaan yang diingini. Sebagai murid yang berada dalam komuniti pembelajaran yang sama, rakan sekelas yang berjaya perlu memberi kerjasama yang baik untuk membantu rakan yang lemah dan bermasalah agar sama-sama berjaya dalam peperiksaan. Baiklah, sebagai rumusannya, pendekatan behavioris, humanistik, kognitif dan sosio-budaya perlu diambil kira oleh para pendidik bagi memastikan motivasi murid mereka dapat ditingkatkan dari masa ke semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian sahaja, terima kasih.